Dia kaji tengok, banyak kali dalam perjalanan ni Nabi SAW ambil air sembahyang, tidak pula kata pakat tak ada air, dia ada sikit sana ni. Ketika ada kan banyak kali air tu ada sikit, dia pun ambil air sembahyang. Tak ada kata tak ada tu pakat ambil air sembahyang pula. Tak ada. Kalau ada sikit tu mana sekadar tu, lepas pada tu suruh tayamum dah lah. Padahal air ada lagi. Ini menunjukkan bahawa air musta'mal tu tak boleh digunakan dah. Dia pegang gitu. Kalau boleh pada saat tu lah, tak perlulah. Maknanya Nabi SAW tu buah tangan dia jadi membuat-buat air keluar, tak perlu dah. Hak sikit tadi pun cukup lagi. Tak ada molek. Tak ada molek dalam bekah orang lain guna pula. Pas orang lain guna pula. Pas orang lain guna pula. Siapa berpuluh-puluh orang pun boleh guna semacam hak tu. Tapi tak ada lagu tu. Tak ada bukti yang menunjukkan telah digunakan dalam bentuk tu. Tak ada. Sebab tu dia Imam Syafi'i hak dulu tu biarlah pendapat dia hak dulu, ada dalil juga. Ada dalil juga. Tapi dia rasa hak ni lebih kemah. Hak ni lebih kemah. Tapi Imam Malik, Imam Bukhari tu dengan pendapat tu. Dia tidak berubah. Mana air musta'mal boleh digunakan lagi untuk bersuci. Kita kena faham, kena faham dalam istilah ni maksud air musta'mal ni gapo. Kalau dari segi bahasa, maksud air yang telah digunakan. Bukan gitu maksudnya, umum gitu. Air yang telah digunakan buat bersuci. Hak ada niat, kena niat suci. Hak tu maksud air musta'malnya. Bukan kita basuh pinggan saat ni, pinggan tu cuci, kita basuh, lepas tu air lebih. Bukan waktu musta'mal, bukan dari segi syariat ni. Tapi dari segi bahasa, ya dah, kita guna dah saat ni. Itu tidak musta'mal, boleh guna lagi hak tu. Sebab orang bukan buat ambil air sembahyang. Untuk taqarrub, air yang telah digunakan untuk bertaqarrub, untuk menghampirkan diri kepada Allah SWT kerana menjunjung perintahnya. Dia kata kalau nak sembahyang kena buat lagu ni. Kalau tidak kita tak buat, tak ada kotor gapo tangan ke apa, muka. Kita basuh anggota itulah yang disuruh, kerana dia suruh. Itu untuk taqarrub. Kalau guna air untuk saat ni macam mandi junub, itu ialah ada niat, ada gapo. Hak tu yang dikatakan air musta'mal. Kalau kita saja-saja basuh tangan, basuh muka, tidak niat ambil air sembahyang, air hak lebih tadi bukan air musta'mal tu, tidak air musta'mal tu. Kena faham dulu hak tu istilah. Ni hak maksud air musta'mal ni, air musta'mal seperti dah. Kalau air semata-mata guna gitu saja untuk benda bersih, benda tu bersih dah, kain tu bersih dah, kita cucur air pula. Air hak lebih dia, itu tidak musta'mal. Syafi'i pun kata tidak musta'mal hak tu. Dia kena faham dulu istilah tu. Air musta'mal ni air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas. Tu rekah cerita. Itulah yang dimaksudkan dengan air musta'mal. Mengikut Malik dan Imam Bukhari, dia kata boleh. Dia kata boleh. Dia yang jadi muskilnya, kalau mengikut mazhab Syafi'i, ni kan hadis ni berapa kali kita jumpa hadis selepas ni, hadis sebelum pada ni dan selepas ni kita akan jumpa, iaitu hadis Abdullah bin Zaid, hadis Sayyidina Uthman. Kita sudah jumpa dah. Dia ambil air sembahyang kan, dia basuh tangan, lepas tu dia cebok dalam bekah tadi. Bekah air dia cebok dengan menggunakan tangan dia. Dia komo, lepas tu dia cebok pula, cebok dalam bekah tu. Dan seterusnya ambil air sembahyang, dia cebok. Kalau nak kira, tangan dia tu bekas basuh tangan tadi, mana air hak lebih tu ada tu, masuk dalam tu pula. Tidak air musta'mal. Nyada titik sikit sebanyak hak lebih, hak sebelum pada tu. Hak lebih sebelum pada tu air musta'mal dah lah. Kalau kita kata air musta'mal ni hak yang terpisah daripada anggota wuduk kita, itu yang dimaksudkan air musta'mal. Kalau hak belum terpisah, hak tu bukan musta'mal. Sebab ada juga dalam mazhab Syafi'i yang takwil gitu. Masalahnya kalau bila cebok tadi pergi keluar, pergi tu ada titik sikit sebanyak, payah tu nak jaga takwil titik tu. Dia tak boleh pergi, dia mesti kena musta'mal juga. Di situ nak kata tak ada. Orang Syafi'i buntu sebenarnya.
Orang-orang yang mengikut mazhab Syafi'i bila menghadapi hak ni buntu, dia nak tolak tak boleh. Sebab apa? Hadis terang. Orang-orang besar gunalah tu. Royak binilah wuduk Nabi SAW. Itu tidak air lebihan, walaupun setitik pun. Sebab bekah tadi, kalau mengikut kaedah mazhab Syafi'i, kalau kolah tu 2 kolah, tak apalah, basuh muka jatuh pula dalam tu, dia tidak mengotorkan. Tetapi kalau air tu 1 baldi, tak cukup 2 kolah, tentu dah. Walaupun sikit, walaupun tidak mengubah warna ke, bau ke, ataupun rasa air tidak mengubah pun, dia kira tak boleh dah. Sebab apa? Bercampur dengan musta'mal. Hak musta'mal sudah kotor, tak boleh. Kena kira memang susah lah. Tapi kalau mengikut cara Imam Bukhari, dia kata tak, bukti air musta'mal ni boleh. Misalnya tadi cebok-cebok tadi, musta'mal dah tu. Musta'mal dah tu. Dan Imam Bukhari akan membuktikan hal ni seterusnya akan datang. Menggunakan itu boleh guna belaka untuk buat minum, untuk buat mengangkat hadas semula, hak lain, untuk basuh kain. Jadi kain tu jadi suci. Kalau kain kotor pun jadi suci. Boleh guna belaka. Lebihan tu 2 maksud tadi. Kedua-duanya, air hak lebih, hak tak guna lagi dalam bekah tadi, termasuk juga air yang ditadak, air sembahyang yang ditadak, lepas tu guna pula, termasuk juga. Bagi Imam Bukhari boleh berlaku walaupun air tu sikit, kalau selagi tidak mengubah warna, bau dan rasanya, walaupun tak cukup 2 kolah, air tu tetap suci. Itu mengikut kaedah dia. Yang Imam Syafi'i itu pegang dengan 2 kolah, dia ada hadis dia. Cuma orang lain tak setuju dengan itu soal lain lah. Soal lain. Bagi Imam Bukhari ni, dia kata lebihan tu sikit pun, kalau selagi tidak mengubah warna, tidak jadi bau busuk. Kalau bau busuk tak boleh lah. Tapi kalau tidak, cuma dia jadi keruh sikit, tak apa. Keruh sikit tak apa, boleh lagi. Nak buat ambil air semayang pun boleh. Faedahnya di sini, kita tengok kadang-kadang duk bincang ni, apa faedahnya. Faedahnya banyak juga faedahnya. Misalnya kalau di tempat yang kurang air, tak ada air, mahal, kena beli air, lagu mana? Ini cara kita, kalau mengikut cara ni mudah boleh guna. So, yang kedua, kalau mengikut mazhab Syafi'i, kurang sikit 2 kolah, kurang secetong 2 kolah. Sumpah tak ada juga perbuatannya serupa dengan cukup sedang molek, basuh muka, basuh gapo pun tak apa. Selagi tidak mengubah hakikat air tu, warna dia, bau dia, rasa dia. Tapi kalau kurang secetong, cuma habis dah, tak boleh nak guna dah. Dia kena buka habis. Kecuali dia ada kaedah lain lah, tambahlah air tu, biar lebih pada 2 kolah, biar cukup 2 kolah. Itu kaedah dia. Cumanya kalau tak cukup, susah lah. Misalnya masuk tahi cicak. Tahi cicak tu duduk, kita kata bawah tu, di dasar kolah tu, tak boleh dah. Kalau tak cukup 2 kolah, kena buang habis air, kena buang habis. Jadi kalau itu semacam pembaziran juga. Tapi kalau mengikut Malik dan Bukhari ni, kalau kita nampak tahi cicak ada di ujung sana, tak ada berasa berapa buang air atas ni, tak cukup 2 kolah pun tak apa. Tak cukup 2 kolah pun tak apa, dimaafkan. Dimaafkan. Tetapi semua kata ke mana-mana pun, kalau guna air lain, air yang baru, itu lebih baik. Lebih baik. Lebih afdal, lebih baik, lebih menyempurnakan. Cuma sah. Hak satu lagi kata tak sah air semayang kalau guna. Itu beza dia. Hak kata tak boleh air musta'mal tu, kalau guna juga tak sah, tak jadi. Hak ni kata sah. Tu dah beza. Beza dia duduk situ. Imam Bukhari buat mari Jarir bin Abdullah, seorang sahabat. Maknanya jelas di sini menunjukkan Imam Bukhari ni seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab kan ada di antara kita dulu ni ada, dia kata Imam Bukhari ni Syiah, dia kata ada orang sebut lah, ada dalam kitab mana tak tahu. Tak boleh